Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada Encik Haji Awang Ahmad bin Haji Awang Siring yang merupakan pensyarah bagi subjek BMMB 3203 Morfologi. Saya nama diberi Elisha Isabel binti Abdul Rahman, option BMSK 6, ambilan Jun 2022. Video ini merupakan tugasan 2 bagi subjek BMMB 3203 Morfologi, di mana di dalam video pembentangan ini saya akan mengupaskan tentang kesalahan bahasa dalam media elektronik. Terdapat 5 isi kandung yang akan saya kupaskan dalam video ini. Yang pertama adalah pengenalan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Yang kedua, menganalisis kesalahan bahasa melalui media elektronik. Yang ketiga, menganalisis masalah dari segi 4 aspek. Yang keempat, menganalisis masalah dari segi proses pembentukan kata. Dan yang terakhir, saya akan menganalisis masalah dari segi pembentukan kata baharu. Seterusnya, ini merupakan subtopik yang saya akan kupaskan, iaitu melalui 4 aspek. Yang pertama, dialek. Yang kedua, pencampuran kod. Yang ketiga, bahasa Melayu baku. Dan yang terakhir, kata pinjaman asing. Apakah itu dialek? Yang pertama sekali, dialek menurut penulisan Abdul Hamid Mahmud 1990 yang memetik daripada Mario Pei mentakrifkan dialek sebagai variasi daripada satu bahasa tertentu yang dituturkan oleh sekumpulan penutur dalam satu-satu masyarakat bahasa. Dan dialek mempunyai bentuk tertentu yang dituturkan dalam kawasan tertentu, dan berlakunya dialek itu adalah kerana pengaruh alam dan persekitaran yang berlainan. Menurut beliau lagi, perbezaan ini boleh dilihat menerusi sistem bunyi dan juga leksikal. Seterusnya, pencampuran kod merupakan satu fenomena yang biasa dalam kalangan penutur yang mengamalkan lebih daripada 2 bahasa. Terma ini digunakan secara meluas di dalam bidang linguistik, terutamanya bidang pemerolehan bahasa kedua dan kedwibahasaan. Terdapat 2 jenis pencampuran kod, iaitu percampuran kod dalaman atau inner code mixing dan percampuran kod luaran outer code mixing. Sebuah negara yang penduduknya berbilang kaum seperti Malaysia, fenomena pencampuran kod ini tidak dapat dielakkan, malah menjadi satu kelaziman dalam pertuturan dan penulisan. Percampuran kod ini merupakan pertukaran bahasa daripada satu bahasa ke satu bahasa yang lain dalam bentuk lisan ataupun penulisan. Dalam istilah biasa pula, bahasa rojak merupakan satu bentuk komunikasi serta penyampaian maklumat dan sering berlaku dalam komunikasi tidak formal. Selain itu, bahasa Melayu baku adalah bahasa Melayu yang sempurna, lengkap dalam semua aspek yang merangkumi koda, status, penggunaan bahasa, ejaan, tata bahasa, istilah, penggunaan kata, laras bahasa dan juga sebutan. Bahasa baku dikaitkan dengan satu ragam bahasa yang digunakan untuk suasana dan keperluan rasmi dan formal, sama ada dalam bentuk lisan, suasana keperluan rasmi atau formal. Itu hanya berlaku dalam seperti ucapan, syarahan, pengajaran, mesyuarat dan taklimat. Akhir sekali, kata pinjaman asing. Kata pinjaman asing mula menerima pengaruh asing sejak zaman bahasa Melayu kuno. Dengan menerima pengaruh bahasa Sanskrit, diikuti pula dengan bahasa Melayu klasik, menerima bahasa Arab dan bahasa Melayu moden,
penerimaan bahasa Eropah ini juga. Kekerapan penggunaan bahasa asing ini yang lebih tinggi berbanding penggunaan perkataan dalam bahasa Melayu kerana ia mempunyai maksud yang berbeza. Tambahan pula, untuk mengatasi masalah makna, contoh perkataan seperti riak tidak boleh digantikan dengan perkataan sombong dalam bahasa Melayu kerana peminjaman bahasa asing berlaku disebabkan pertembungan budaya seperti perniagaan, peperangan, penjajahan, penghijraan, pendidikan dan ahli sekali penyebaran agama. Dan itu dalam pembentangan video ini, saya akan menyentuh kepada aspek kesalahan bahasa iaitu percampuran kod dan bahasa Melayu baku yang didapati dari media elektronik iaitu melalui aplikasi media sosial yang saya gunakan iaitu Twitter. Baiklah, menurut postingan Twitter tersebut, kita dapat lihat bahawa berlakunya percampuran kod bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu. Postingan tersebut yang saya nyatakan di gambar rajat ini yang berbunyi, pelik-pelik je lah berkiblatkan mak artis. Anak-anak dia pun korang tengoklah macam mana. Belum layak pun nak jadi ikon untuk hal-hal agama. Jika kita lihat kepada sini, percampuran kod yang berlaku adalah perkataan ikon. Ikon itu iaitu yang dieja dalam bahasa Inggeris, manakala dalam bahasa Melayu, ikon itu perbezaannya berlaku dari segi ejaan C dan K, iaitu dalam bahasa Melayu ejaannya IKON. Justeru, sekaligus berlakunya juga kata pinjaman asing daripada Greek dan perkataan itu diperbaharui kepada bahasa Inggeris, kemudian perkataan ini dipinjam oleh bahasa Melayu dan maka terbentuknya lah perkataan ikon. Seterusnya, dari aspek bahasa Melayu baku pula, kesalahan yang dapat dikesan adalah perkataan camna. Melihat kepada postingan tersebut, sebetulnya perkataan yang harus ditulis adalah macam mana ataupun dalam erti kata lain, bahasa Melayu baku adalah bagaimana. Di samping itu, terdapat juga berlakunya kesalahan dari segi dialek perkataan korang. Perkataan dialek korang yang menjadi majoriti digunakan di semenanjung Malaysia, terutamanya di negeri Selangor. Ini menjadi pengaruh dan kebiasaan kepada mereka di mana perkataan sebetulnya bagi korang itu adalah kamu orang. Maka dalam dialek dipersingkatkan dan disingkatkan menjadi korang, K-O-R-A-N-G. Tambahan pula, dari segi pembentukan kata, kesalahan yang dapat dikesan adalah dari segi kata ganda. Dalam postingan tersebut, perkataan pelik-pelik tidak ada sengkang serta penggunaan perkataan tersebut tidak bersesuaian kerana perkataan pelik sepatutnya dalam kategori kata tunggal di mana kata yang tidak menerima penggandaan. Tidak terhenti di situ, terdapat juga penganalisisan masalah dari aspek pembentukan kata baru yang saya dapati dan saya kesan melalui postingan tersebut iaitu bunyi bahasa pinjaman daripada bahasa Arab. Kebanyakannya disesuaikan mengikut sebutan Melayu dan sesetengahnya sudah menjadi sebati sehingga tidak disangka berasal daripada bahasa Arab. Pinjaman tersebut melibatkan pelbagai bidang dan salah satu bidang yang terdapat dalam postingan tersebut adalah dari bidang agama iaitu perkataan berkiblatkan.
di mana kata dasarnya sebelum imbuhan ber dan kan iaitu kiblat. Kiblat merupakan kata pinjaman daripada bahasa Arab iaitu bidang agama. Di samping itu, terdapat juga saya kesan pinjaman daripada bahasa Arab lebih banyak jumlahnya berbanding dengan pinjaman daripada bahasa Sanskrit. Namun, kata pinjaman Sanskrit yang saya dapati adalah dari segi agama juga, iaitu perkataan agama. Perkataan agama berasal daripada perkataan Sanskrit. Dan kata agama ini menyerap kata bahasa Sanskrit yang bermaksud tradisi. Ia dasarnya datang daripada kata kerja dasar iaitu gama yang bermaksud pergi dan menuju. Lalu ia juga membawa maksud kepada karya suci yang diturunkan. Oleh itu perkataan agama merupakan kata pinjaman daripada Sanskrit. Akhir sekali, terdapat juga perkataan pinjaman daripada bahasa Tamil yang diserap masuk ke dalam bahasa Melayu. Terdapat banyak perkataan bahasa Tamil yang diserap ke dalam bahasa Melayu turut diserap daripada bahasa lain. Dan inilah yang disebutkan sebagai pinjaman atas pinjaman. Pinjaman ini adalah berkait rapat dengan hubungan terus masyarakat Melayu dengan orang-orang India dan Hindi sejarahnya yang datang berniaga di semenanjung tanah Melayu sejak beberapa abad dahulu. Sebagai contohnya, perkataan camna di mana perkataan itu apabila ditunggalkan menjadi macam mana. Perkataan macam tersebut adalah pinjaman daripada bahasa Tamil yang diserapkan ke dalam bahasa Melayu. Kesimpulannya, berdasarkan analisis yang dijalankan ke atas postingan Twitter tersebut, jelas sekali kita dapat lihat bahawa banyak berlaku kesalahan bahasa dalam media elektronik yang sukar untuk dibendung. Media elektronik merupakan satu platform yang mudah untuk orang ramai mendapat maklumat dan seandainya kesalahan bahasa ini tidak dapat dibendung ataupun diperbetulkan, maka kesalahan bahasa ini akan terus berlaku dalam kalangan pembaca media elektronik maupun media cetak. Dengan itu, kita dapat simpulkan bahawa pentingnya mengetahui kesalahan bahasa dan memperbetulkan yang salah agar bahasa Melayu dimartabatkan di mata dunia. Sekian saja daripada saya. Terima kasih.